Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan? Tuan-tuan, dalam video kali ini kita nak membincangkan tentang konsep etika dan peradaban. Dalam konsep etika dan peradaban ini, objektifnya adalah untuk saya dan tuan-tuan sama-sama kita memahami konsep etika dan peradaban serta perkembangan idea dan amalan. Tuan-tuan, selepas tuan-tuan melihat video ini dan selepas tuan-tuan membaca bab yang terkandung di dalam buku ini, maka tuan-tuan seharusnya berjaya untuk menjelaskan konsep etika dalam sejarah pemikiran manusia serta membincangkan konsep peradaban dalam sejarah pemikiran manusia. Yang tuan-tuan, ada dua perkara tu, iaitu konsep etika dan konsep peradaban. Maka kandungan dalam bab konsep etika dan peradaban ini adalah, yang pertamanya, terdapatnya pembahagian etika serta konsep moral yang berkait dengan etika serta apakah teori-teori etika yang akan ditonjolkan. Antaranya adalah seperti teori deontologi, dan juga teori teleologi yang ada pembahagian masing-masing. Dan kemudian kita akan menelusuri pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban yang berlaku di alam Melayu dan dunia. Bila dikatakan sebagai menelusuri pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban di peringkat Asia, maka kita akan melihat apakah pengaruh peradaban Asia, yakni peradaban dari India, bagaimanakah pula pengaruh peradaban Asia, yakni daripada China, serta apakah pengaruh peradaban Asia, yakni daripada kawasan Timur Tengah. Kemudian kita juga akan melihat di dalam kandungan bab ini tentang menelusuri pergerakan idea dan amalan etika di peringkat dunia. Iaitu pertama, kita melihat apakah kesan daripada pengaruh peradaban Barat seperti Portugis terhadap negara kita, pengaruh peradaban Barat yakni seperti Belanda antara 1641 hingga 1824, Perjanjian Inggeris Belanda, dan apakah pula pengaruh peradaban Barat yang banyak mengimpak kepada negara kita, iaitu kuasa Inggeris. Maka tuan-tuan, kita bercakap dalam konsep etika dan peradaban, sebenarnya kita seharusnya membincangkan tentang apa itu etika. Etika adalah satu ilmu yang membicarakan kelakuan manusia, yang membicarakan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia, yang mana yang dapat kita nilai baik dan yang mana yang tidak baik, dan yang mana yang seharusnya diketahui serta diamalkan dalam kehidupan, sama ada dari sudut individu, masyarakat maupun negara. Dan sesuatu yang penting untuk kita faham, bahawa etika adalah sesuatu yang bersifat relatif dan bukan mutlak. Saya tunjukkan begini tuan-tuan. Dalam kita membincangkan etika ni sesuatu yang relatif. Apabila etika ini ada masa dan ketika perbuatan itu betul, tetapi perbuatan itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Ada perkara yang perbuatan itu adalah perbuatan yang baik tapi tidak patut kita buat, ataupun perbuatan itu adalah sesuatu yang patut kita buat tetapi salah dari segi etika ataupun undang-undang. Maka tuan-tuan, dalam perbincangan dalam bab ini, tuan-tuan akan melihat etika dibahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu pertamanya adalah etika deskriptif, kemudian kewujudan etika normatif dan etika meta. Perbincangan itu ada diperjelaskan di dalam kandungan buku ini. Maka tuan-tuan, kalau kita lihat juga sebagai overview berkaitan dengan teori etika yang saya sebut tadi sebagai teori teleologi, yang mana teori teleologi ini dibahagikan kepada dua subkomponen. Pertama adalah egoism dan kedua adalah utilitarianism. Dan satu lagi adalah teori deontologi, iaitu satu teori yang terbahagi kepada dua sudut pandang. Pertama dari sudut prinsip kewajipan dan keduanya adalah prinsip existentialism.
Apa isinya tuan-tuan? Kena rajin baca tuan-tuan, insyaAllah. Maka bertitik tolak daripada perbincangan ini, umumnya tuan-tuan, dalam kita nak menelusuri idea dan amalan etika dan peradaban Asia, yang ini kita lihat contohnya dari segi peradaban India, apakah impak daripada pengaruh peradaban India terhadap kebudayaan masyarakat, khususnya kita katakan budaya masyarakat Melayu, dari segi institusi pemerintahan, daripada segi adat istiadat, dari segi bahasa, kesenian dan undang-undang. Dan kita juga melihat bahawa terdapatnya pengaruh peradaban Asia, yakni daripada China, yang di antara itu boleh katakan sebagai serapan perkataan, kewujudan etnik Cina peranakan, serta juga dari sudut pakaian dan juga makanan. Dan satu lagi yang penting dalam pengaruh peradaban Asia adalah daripada kedatangan dari Timur Tengah yang berkaitan dengan pengembangan agama Islam khususnya, iaitu kedatangan pengaruh dari Timur Tengah memberikan impak yang besar dalam keseluruhan sistem kehidupan masyarakat Melayu. Dan antara lain, bab ini juga berkaitan dengan menelusuri pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia, di mana kita melihat daripada sudut pandang pengaruh Portugis, Belanda dan Inggeris. Kita tahulah daripada ketiga-tiga ni pengaruh Inggeris lah yang banyaknya, antaranya dari segi kesan pentadbiran Inggeris di tanah Melayu. Contoh, kewujudan Inggeris menyebabkan wujudnya dasar desentralisasi. Kedatangan Inggeris telah membawa sistem residen pada 1874. Kedatangan Inggeris telah membawa kepada penumbuhan negeri-negeri selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan pembahagian negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi tuan-tuan, panjang video ni. Sabar tuan-tuan, belum lagi habis. Kesimpulannya tuan-tuan, ringkasnya kita boleh katakan bahawa etika dan peradaban Malaysia sentiasa mengalami evolusi, mengalami perubahan daripada era pra-kolonial sehinggalah era pasca-kolonial pada hari ini. Pembentukan etika dan peradaban di Malaysia ini tuan-tuan adalah melalui unsur-unsur dalaman dan unsur-unsur luaran. Unsur-unsur dalaman sebagai contoh tentang berkait dengan adat resap, berkait dengan budaya, berkait dengan pembentukan sosial masyarakat setempat. Manakala kewujudan unsur-unsur luaran adalah pengaruh-pengaruh asing yang datang daripada pengaruh-pengaruh seperti daripada yang kita bincang daripada China, daripada India, daripada Timur Tengah, serta daripada Portugis, Belanda dan Inggeris. Maka saya rasa tuan-tuan, saya yakin dan percaya tuan-tuan terus bersemangat untuk membuat eksplorasi terhadap kandungan buku ini dalam bab konsep etika dan peradaban. Tuan-tuan, selamat membaca, teruskan usaha. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Baik, jumpa lagi.